Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Khairi Zarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 24 Ogos 2020. Tumpuan berita. 1 petang dimulakan dengan Sarawak mencatatkan 3 kes positif COVID-19 pada Ahad. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut merupakan pengesanan dari kluster alam Bintulu melibatkan 2 warga tempatan dan seorang warga negara Filipina. Turut dimaklumkan terdapat 6 kluster masih aktif, antaranya kluster syarikat kejuruteraan, kluster Mambong, kluster Sentosa, kluster PUI Melbourne, kluster Pasar Satok dan kluster Alam Bintulu. Berita seterusnya. Kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg bukan sahaja menekankan isu pembangunan malah kerap turun padang, bukan hanya semasa musim pilihan raya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata barisan kerajaan negeri tidak kira ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli Parlimen mengambil pendekatan itu bagi memastikan sentiasa memahami dan menyelesaikan masalah rakyat. Bercakap semasa mesyuarat ranting PBB Kampung Melayu Sepauh di Sepauh pada Ahad, beliau berkata Ketua Menteri telah mewujudkan pelbagai inisiatif yang memfokuskan menjaga kepentingan setiap golongan rakyat di negeri ini. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah turut menjelaskan bahawa projek membina Pasar Baharu Sepauh kini dalam proses tender. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak kini sedang mempercepatkan pelaksanaan elektrifikasi luar bandar dengan sasaran untuk mencapai liputan bekalan elektrik sepenuhnya menjelang 2025. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata untuk itu sebanyak 2.37 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi tempoh 2019 hingga 2020 di bawah Pelan Induk Elektrifikasi Luar Bandar Sarawak. Jelasnya, di bahagian Bintulu, Saris telah menghubungkan 17 kampung di Sebauh dan 18 kampung di Tatau serta menerangi 607 isi rumah yang merangkumi kira-kira 3,300 penduduk. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan hak milik Saris Sebauh Fasa 4 di Rumah Panjang Patrick Andin Serakit. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah, sebanyak 21 projek Saris lagi sedang dilaksanakan di daerah Tatau dan dijangka siap pada awal tahun depan. Berikut pula, seramai 30 orang penerima bantuan terdiri daripada orang kurang upaya OKU, pesakit penyakit kronik telah menerima bantuan bakul makanan dan tongkat dalam program ziarah UKAS Dun Bukit Semuja. Penyampaian sumbangan telah dilakukan oleh Adun Bukit Semuja, John Ilus yang telah turun padang dan menziarahi 30 orang penerima melibatkan 11 buah kampung. Dalam program ini, John Ilus turut menyampaikan kenyalang Gold Card KGC kepada penerima dan ketua kampung yang terlibat. Manakala di Kampung Kude Iban Baru di Kuching, seorang penduduk Matthew Singka yang merupakan orang kelainan upaya OKU kini boleh menarik nafas lega apabila rumahnya yang terlibat dalam projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS telah siap dengan kelengkapan OKU. Timbalan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dun Satok, Datuk Ibrahim Baki berkata, beliau berpuas hati dengan hasil kerja penambahbaikan rumah milik Matthew ini yang dilengkapi dengan kemudahan OKU bagi memberikan keselesaan kepadanya. Kita ubah suaikan rumahnya sedikit supaya dia lebih baik lagi, iaitu lebih lagi keadaannya jugalah. Jadi kita lantai masuk ke situ, rem di sekolah, jambannya untuk 2 jamban, 3 untuk khas untuknya dan khas lagi 1 untuk isterinya lah, keluarga yang lain. Dan juga lantai-lantai sikit dan siling yalah kita jadi alhamdulillah juga lah semua yang yang dilaksanakan oleh kontraktor baiklah, kita memantau untuk jadi kita berpuas hati. Sementara itu, Matthew ketika ditemui menzahirkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah membantu keluarganya dalam membaik pulih rumah ini. Kami berterima kasihlah dengan GPS dengan usaha baik pulih rumah, iaitu membaiki rem dengan
bilik mandi dan tandas dengan siling lah. Jadi untuk kerja itu kami terima kasih dan berpuas hati lah dengan usaha yang yang telah dilakukan oleh pihak kampung, AJK Kampung, AJK Gabungan PRS. Jadi kami berterima kasih lah. Sekian bersama saya Akhir Zarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.